keluarga Malaysia. Anda bersama saya Dilela Kadir dalam berita semasa. 2,000 peserta dijangka hadir pada seminar antarabangsa Islam Asia Tenggara di Universiti Malaysia Terengganu pada 29 Oktober ini. Seminar bertujuan untuk mendedahkan masyarakat secara global tentang peranan Islam dalam pembentukan bangsa dan negara serta dalam bidang pengajian Islam di rantau Asia Tenggara. Tajuk ini memang kalau objektif utama ialah untuk kita meletakkan Islam di Asia Tenggara ini dalam tempat yang sepatutnya dalam bidang pengajian tamadun dan juga dunia masyarakat Islam. Kerana selama ini Islam di Asia Tenggara ini dipinggirkan. Jadi tujuan kita supaya masyarakat dunia sedar bahawa Islam di Asia Tenggara ini adalah perkembangan Islam yang cukup menarik, mempunyai dinamismenya yang tersendiri. Kita juga akan lancarkan. Pelbagai pengisian program akan turut dilaksanakan, antaranya pelancaran buku yang dihasilkan UMT serta perbentangan dan perkongsian ilmu dari ahli-ahli akademik terkemuka. Luar negara, Rishi Sunak dijangka menjadi Perdana Menteri baharu Britain selepas Boris Johnson pada Ahad mengumumkan tidak akan bersaing bagi jawatan berkenaan sambil menegaskan bahawa meskipun mempunyai sokongan mencukupi sebagai calon, beliau sedar demi kepentingan nasional negara tersebut dan Parti Konservatif perlukan perpaduan. Johnson berkata beliau melepasi beberapa halangan dalam saingan menuju kepada pencalonan. Ini termasuk disokong lebih 102 pemimpin walaupun hanya 57 ahli parlimen dikatakan menyokongnya. Ujar Johnson, beliau percaya tempatnya selepas kejayaan dalam pilihan raya 2024. Johnson 58 tahun secara rasmi letak jawatan pada awal September dan digantikan Truss. Tindakannya itu menyebabkan perpecahan semakin melebar dalam Parti Konservatif selain membimbangkan banyak pihak berhubung isu ekonomi Britain. Pihak berkuasa Australia pada Isnin keluar amaran cuaca buruk mungkin berlarutan hingga hujung minggu ini bagi bandar-bandar di bahagian timur negara itu yang sedang dilanda banjir. Beribu-ribu rumah dan ladang di New South Wales dan Victoria, iaitu dua wilayah paling padat penduduk di Australia, ditenggelami air. 5 orang maut ketika krisis banjir keempat yang melanda bahagian timur Australia itu memasuki minggu ketiga. Sekitar 200 amaran banjir dikekalkan di kedua-dua wilayah berkenaan pada Isnin pagi dengan 132 daripadanya di New South Wales. Banyak kawasan pertanian terjejas teruk termasuk Mori di mana paras air sungai melepasi rekod amaran banjir. Kerajaan memperuntukkan $577 Australia untuk mempercepatkan pengagihan bantuan. Sebuah pesawat Korean Airlines Co Limited bersama 173 penumpang dan kru tersasar dari landasan ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Cebu di Filipina pada lewat Ahad. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan dengan kesemua penumpang dipindahkan dengan selamat susulan insiden itu. Menurut kenyataan Korean Air, pihaknya kesal dengan kejadian itu. Siasatan menyeluruh akan dilakukan bersama pihak berkuasa penerbangan tempatan dan pihak berkuasa Korea untuk menentukan punca kejadian. Penumpang telah ditempatkan ke 3 hotel tempatan dan penerbangan alternatif sedang diaturkan. Buat masa ini, lapangan terbang Cebu ditutup sementara dan penerbangan lain ke Cebu dilencongkan ke lapangan terbang berdekatan atau kembali ke tempat asal mereka. Pada dengan itu, sekian berita. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.